Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah amma ba'd. Petang ini kita masuk kepada bahagian yang kedua daripada jenis-jenis dhamir, iaitu dhamir munfasil. Hari itu kita dah bacakan tentang dhamir muttasil, apa pengertian dia. Hari ini kita belajar tentang dhamir munfasil. Kata penulis, munfasil artinya yang terpisah. Maksudnya ia tidak bersambung dengan fa'lun. Dhamir ini duduk bersendirian, tidak bersambung dengan perkataan yang lain. Tidak seperti yang sebelumnya, ianya bersambung dengan fa'lun. Sebab itu ia dinamakan dengan dhamir munfasil. Munfasil itu artinya yang terpisah. Contohnya, huwa talibun, dia seorang pelajar. Dhamirnya di sini huwa. Huwa di sini menjadi mubtada dan talibun khabar dia. Contoh yang kedua, antum mujtahiduna, kamu semua orang-orang yang bersungguh-sungguh. Antum adalah dhamir, dia dhamir munfasil. Penting untuk kita tahu pembahagian dhamir ini, kerana ianya menentukan dhamir yang mana kita gunakan dalam percakapan. Bila kita nak guna dhamir muttasil, bila kita nak guna dhamir munfasil. Kita dah belajar sebahagian daripadanya dahulu. Sekarang ni nak tambah lagi keterangan tentang dhamir munfasil. Kalimah huwa dan antum adalah dhamir munfasil. Di dalam kaedah nahwu, dhamir yang terpisah daripada fa'ilnya tidak menjadi maf'ulun bih, melainkan iya. Kita bincang bab apa ni? Bab maf'ulun bih. Kalau yang menjadi maf'ulun bih itu ianya adalah iya. Ya. Nampak macam ianya adalah pelik. Tapi itu yang di-i'rabkan oleh ulama nahwu. Iya ini yang menjadi maf'ulun bih, kemudian disandarkan kepada mutakallim atau mukhatab ataupun ghaib. Yang pentingnya kita tahu kalau kita nak i'rab, yang menjadi maf'ulun bih itu adalah iya. Macam iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami melakukan ibadat. Jadi di sini ada maf'ulun bih, na'budu ada maf'ulun bih. Maf'ulun bih dia apa dia? Maf'ulun bih dia adalah iya. Ya. Dan yang selepas daripada itu, ka ke, kum ke, hu ke, ianya adalah merujuk kepada mutakallim, merujuk kepada mutakallim, mukhatab ataupun ghaib, ya. Dhamir ini mempunyai 12 sebutan. Jadi yang dikatakan dhamir oleh ulama nahwu itu iya itu sendiri. Cuma dia mempunyai 12 sebutan bergantung kepada siapa yang dimaksudkan. Seperti dhamir yang sebelumnya terbahagi kepada 12. Pembahagian mutakallim, mukhatab, berdasarkan pembahagian mutakallim, mukhatab dan ghaib. Mutakallim kita kata apa? Iyaya ataupun iyana. Disandarkan kepada huruf ya dan disandarkan kepada na. Jadi sekarang ni ulama nahwu mereka i'rabkan begitu. Yang menjadi maf'ulun bih itu adalah iya. Ya. Dan iya ini mereka kata ianya adalah dhamir. Ia itu yang dikira sebagai dhamir. Dia dhamir munfasil.
kemudian disandarkan kepada mutakallim jadi iya ya kalau seorang membawa makna saya. Iyana kalau untuk ramai, kami, kita. Jadi kalau mukhatab pula iyyaka, iyyaki, iyyakuma, iyyakum, iyyakunna. Yang ghaib pula iyyahu, iyyaha, iyyahuma, iyyahum, iyyahunna. Ini cara penggunaan dhamir munfasil. Macam biasa yang kita belajar sebelum ni lah. Kalau lelaki seorang pakai ka, perempuan seorang pakai ki, dua orang kuma, ramai kum. Kalau perempuan kunna, sandarkan kepada dhamir-dhamir yang telah pun kita belajar sebelum daripada ni. Contohnya kita kata iya ya tuti'u. Bermakna dia hanya kepada aku hendaklah kamu taat. Ini contoh ayat je ya, contoh ayat je. Artinya hanya kepada aku hendaklah kamu taat. Jadi sekarang ni tuti'u fi'lun mudhari'. Dan dia memerlukan kepada maf'ulun bih. Mana maf'ulun bih dia? Maf'ulun bih dia adalah iya. Ya. Maf'ulun bih dia adalah iya. Kata ulama nahwu ianya adalah dhamir munfasil. Ya. Contohnya apa? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kedua-dua fa'ilun ini memerlukan maf'ulun bih. Na'budu, nasta'in, dia memerlukan maf'ulun bih. Hanya kepadamu kami beribadat dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Jadi ringkas ceritanya, kalau orang tanya mana dhamir munfasil yang menjadi maf'ulun bih, iya itu saja. Iya itu sendiri yang menjadi maf'ulun bih. Daripada keterangan-keterangan ini anda dapat memahami bahawa dhamir yang menjadi maf'ulun bih adalah dhamir yang muttasil dan iyaya. Jadi yang boleh menjadi maf'ulun bih tu sama ada dhamir muttasil seperti yang kita belajar sebelum ni, ataupun yang dalam bab dhamir munfasil ni itu adalah iya itu sendiri. Sekarang kita masuk kepada bahagian yang seterusnya. Dah kita belajar tentang maf'ulun bih ni. Maf'ulun bih ni berkaitan dengan fa'ilun. Jadi dia nak berikan keterangan bahawa fa'ilun itu ada yang mempunyai maf'ulun bih dan ada fa'ilun yang tak memerlukan maf'ulun bih. Nak beritahu sini. Jangan ingat semua fa'ilun ada maf'ulun bih, tidak. Ada fa'ilun dia ada fa'ilun dengan fa'il saja. Ada fa'ilun dia memerlukan maf'ulun bih. Ingat semula apa makna maf'ulun bih? Maf'ulun bih itu adalah sesuatu yang mana perbuatan itu kena kepada dia. Tidak semua perbuatan memerlukan maf'ulun bih. Di sini dia nak ceritakan tentang kedua-dua keadaan ini. Kata dia maklumat penting tentang jumlah fa'iliyah. Ayat yang datang dengan dimulakan dengan fa'ilun itu, dia kata apabila anda membuat jumlah ataupun ayat dengan menggunakan kata kerja dipanggil jumlah fa'iliyah, ayat tersebut mempunyai beberapa bentuk. Yang pertama terdiri daripada fa'ilun dan fa'il sahaja. Ada ayat dia hanya terbentuk daripada fa'ilun dan fa'il. Fa'il mesti dah. Fa'ilun mesti ada fa'il. Takkan tak ada fa'il, tak jadi ayat. Fa'ilun mesti ada fa'il. Tapi maf'ulun bih tidak semestinya ada. Di dalam istilah ilmu nahwu, fa'ilun yang mempunyai fa'il sahaja dipanggil fa'ilun lazim.
al-fa'lul lazim. Artinya dia tak perlukan kepada maf'ulun bih. Ingat istilah ni ya. Ini pun penting juga. Kita kena tahu mana fa'lun yang dipanggil dengan fa'lul lazim dan mana fa'lun yang merupakan fa'lun muta'addi. Muta'addi artinya perbuatan itu ianya mengena kepada perkara yang lain. Orang yang melakukan perbuatan yang mana perbuatan ini kena kepada orang lain ataupun kena kepada perkara yang lain, itu dipanggil fa'lun muta'addi. Kalau setakat dia sahaja yang buat dan perbuatan ini tak kena kepada perkara yang lain, itu dipanggil dengan fa'lun lazim. Contohnya, nama Sa'idun. Sa'id sudah tidur. Tidur dia ada kait dengan orang lain? Mana ada kait dengan orang lain? Dia sahaja yang melakukan perbuatan ini dan tidak perbuatan ini mengena kepada perkara yang lain. Ini berkaitan dengan fa'il sahaja. Ya. Kalimah nama adalah fi'lun madin mabni 'alal fathi. Manakala kalimah Sa'id adalah fa'il bagi nama. Itu yang pertamanya. Ingat ya, tak semestinya bila kamu jumpa jumlah fi'liyah kena cari tiga-tiga. Mana fa'il, mana fi'lun, mana fa'il, mana maf'ulun bih. Yang asasnya fi'lun dengan fa'il saja. Maf'ulun bih tidak semestinya semua fa'il itu ada maf'ulun bih. Yang keduanya terdiri daripada fi'lun, fa'il dan maf'ulun bih. Ia dipanggil fi'lun muta'addi. Ya, dalam istilah ilmu nahwu dipanggil al-fi'lul muta'addi. Ya. Artinya fi'lun yang mempunyai maf'ulun bih. Kenapa dipanggil muta'addi? Dipanggil dengan muta'addi kerana perbuatan ini ianya mengena kepada perkara yang lain. Itu sebab dipanggil muta'addi. Ya. Contohnya apa? Ya'kulu Ibrahimut tufaha. Ibrahim makan apple. Jadi di sini fi'lunnya adalah ya'kulu. Ya. Jadi makan mesti ada yang kena makan. Ya. Kena ada yang kena makan. Apa yang kena makan di sini? At-tufaha. Jadi tufah jadi maf'ulun bih. Ya'kulu fi'lun, Ibrahim fa'il dan tufah maf'ulun bih. Untuk antum mudah lagi faham mana fi'lun muta'addi, mana fi'lun lazim, tengok pada makna lah. Kita tengok makna dia apa. Kalau makan mesti ada kena makan. Kalau pukul mesti ada kena pukul. Ya. Kalau tidur mana ada yang kena tidur kan? Jadi kita tidur seorang-seorang saja. Kecuali kalau ayat ni diubah pula, macam nama tu diubah kepada sebutan yang lain, itu lain cerita. Kalau nama sahaja dia adalah fi'lul lazim. Bila antum belajar lebih tinggi lagi, antum akan jumpa kalimah yang daripada nama ni boleh jadi muta'addi. Menidurkan, ada menidurkan. Saya menidurkan anak saya. Kata apa? Lazim. Macam mana sini pula? Ini kan boleh membawa makna ada yang kena tidur, kan? Jadi itu bukan dengan lafaz nama. Dia akan ubah kepada lafaz lain dipanggil nawama. Akan apa? Guna nawama daripada nama juga tapi jadi nawama. Maza taf'al ya Ahmad? Kamu buat apa Ahmad? Unawwimu akhi. Saya sedang menidurkan adik saya contohnya. Dia tak pakai nama. Dia pakai nawama. Yunawwimu, ya. Jadi yang pentingnya bila kita nak tahu muta'addi ataupun lazim, kita apa? Tengok makna dia.
Ya. Macam nama dia apa? Adalah lazim. Kalau qama maknanya apa? Berdiri. Dia adalah lazim. Dia tak perlukan kepada maf'ul bih. Itu cara mudah untuk kita mengetahui adakah fi'il itu lazim ataupun muta'addi. Tengok pada makna dia. Ya. Kata penulis, kalimah ya'kulu adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Kalimah Ibrahim menjadi fa'il baginya, manakala at-tufaha mansub kerana menjadi maf'ulun bih. Yang ketiganya, terdiri daripada fa'ilun, fa'il dan dua maf'ulun bih. Ada pula fa'ilun dia tak cukup satu maf'ulun bih. Dia perlukan kepada dua maf'ulun bih. Ini pun kita rujuk kepada makna. Tengok pada makna, kita nampak dia memerlukan pada maf'ulun bih. Tapi yang utamanya kita kena rajin buka kamus, rajin baca kitab-kitab bahasa Arab. Dia akan jelaskan ini ada satu maf'ul, ini ada dua maf'ul. Jadi itu yang utamanya. Selain untuk kita jadikan makna itu sebagai ukuran, ya. Contohnya apa? Alim tu sidqa munjia. Saya mengetahui bahawa sifat benar itu adalah penyelamat. Jadi sekarang ni mana fa'ilun? Alima. Fa'il tu. Mana maf'ulun bih? Sidqa. Mana habis munjia jadi apa? Maf'ul yang kedua. Artinya dia tahu. Tahu itu tentang dua perkara inilah. Dia tahu sifat benar itu adalah penyelamat. Jadi dia mempunyai dua maf'ulun bih di sini. Yang pertama as-sidqa, yang keduanya munjia. Ya. Jadi bila antum belajar ilmu nahwu, nanti dia akan cerita mana fi'lun yang mempunyai maf'ulun bih yang dua maf'ulun bih. Bukan sekarang lah, kita ni belajar asas je dulu. Nanti bila antum buka kitab Arab, baca kitab yang lebih besar lagi, dia akan ceritalah apa dia fi'lun yang mempunyai dua maf'ulun bih, ya. Yang penting kita ingat di sini dahulu bahawa fi'lun itu ada lazim dan ada yang muta'addi. Fi'lun muta'addi pula ada yang satu maf'ulun bih dan ada yang dua maf'ulun bih. Kalimah alima adalah fi'lun madin mabni alal fathil muqaddar. Apa makna fathil muqaddar? Artinya yang diandaikan ada di situ. Fathah itu baris atas tu diandaikan ada di situ. Kemudian ini seperti yang saya sebutkan dulu, ini i'rab sebahagian pada ulama nahwu. Ya, ada yang kata kalau ada baris mati mabni ala sukun, senang cerita. Ya. Ujung dia mati mabni ala sukun. Ujung dia baris depan mabni ala dhammi. Ujung dia baris atas mabni ala fathih. Itu lagi senangnya. Ini pun senang juga. Tak kira lah hujung dia baris depan ke, baris atas ke, baris mati ke. Jadi kita sebut apa? Kalau baris atas mabni ala fathih, kalau lain pada itu mabni ala fathih muqaddar. Muqaddar artinya yang diandaikan wujud di situ, ada di situ. Walaupun dah ditukarkan min tu baris mati, ya. Kemudian kata dia dhamir tu mabni ala dhammi. Ia berada di tempat raf'an kerana menjadi fa'il. Kalimah sidqa adalah maf'ulun bih yang pertama dan munjia adalah maf'ulun bih yang kedua. Ulang kaji. Kalimah pertama yang berada di tempat nasbun adalah maf'ulun bih, iaitu sesuatu yang terkena perbuatan. Ini baru kita belajar yang satu dahulu daripada mansubat.
Yang pertama sekali adalah maf'ulun bih. Ciri-ciri maf'ulun bih adalah ismun dan dia mansub. Itu sifat dia. Yang boleh jadi maf'ulun bih itu adalah ismun. Dan pula bila dia jadi maf'ulun bih dia kena mansub. Ya? Tak ada maf'ulun bih yang marfu', tak ada. Tak boleh kata darabtu Zaidun. Mana boleh? Kena sebut darabtu Zaidan lah. Sebab Zaidan maf'ulun bih. Ya? Kemudian yang ketiganya, maf'ulun bih juga terbahagi kepada dua, iaitu ismun zahir dan dhamir. Yang keempat, dhamir yang menjadi maf'ulun bih ialah dhamir muttasil dan sebahagian daripada dhamir munfasil. Yang kelima, maksud dhamir muttasil di sini ialah dhamir yang bersambung dengan fi'lun ketika menjadi maf'ulun bih. Artinya dia duduk bersama dengan fi'lun. Ya? Bersambung dengan fi'lun. Kemudian yang keenam, dhamir muttasil yang menjadi maf'ulun bih ada 12, iaitu ya, darabani mudarrisu. Guru memukul saya. Ya itu adalah maf'ulun bih. Kemudian na. Kemudian ka, ki, kuma, kum, kunna, ha, huma, hum, hunna. Jadi itu tengok semula pada contoh-contoh yang kita dah bacakan dahulu. Antum kena rajin murajaah, baru pandai guna dalam percakapan. Kalau tak rajin murajaah, antum tidak akan dapat menggunakan domain-domain ni, bagaimana fungsi dia dalam percakapan. Nak kata Ali, guru telah memukulnya. Aliyun darabahu mudarrisu. Kita pakai hu. Begitulah seterusnya. Jadi bahasa Arab ni kena banyak latihan. Buku ni tak ada suruh buat latihan. Antum buat latihan sendiri. Latihannya macam mana? Antum cuba buat ayat. Kalau aku nak kata macam ni, macam mana nak sebut dalam bahasa Arab? Itu cara dia kalau nak cepat pandai bahasa Arab. Kena buat latihan sendiri. Tak payah tunggu ada yang dalam buku sahaja. Saya nak cakap sebagai contohnya, saya telah makan nasi. Macam mana nak cakap? Saya nak cakap kami merupakan pelajar Darul Quran wa Hadis. Macam mana nak cakap? Jadi antum buat ayat dalam bahasa Arab, buat sendiri-sendiri, latihan sendiri-sendiri. Kalau nak cepat pandai bahasa Arab, ya, tak payah tunggu ada latihan baru nak buat. Tidak, orang yang nak pandai dia buat latihan sendiri. Seperti yang saya sebutkan dahulu, belajar bahasa Arab ni, antara perkara yang penting adalah kita berfikir dan bercakap dalam bahasa Arab. Kerana antum orang Melayu, antum fikir dalam bahasa Melayu, betul tak? Dan kepala kita, petang ini aku nak main bola, contohnya, kan? Kita fikir dalam bahasa Melayu. Nak jadi orang yang pandai bercakap Arab, berfikir dalam bahasa Arab. Macam mana aku nak fikir dalam bahasa Arab? Kita bentuk ayat di dalam bahasa Arab, di dalam otak kita ni, ya. Jangan kata petanya aku nak main bola, tukar sa'al abu qurratal qadam hazal masa. Jadi kan apa? Berfikir kita itu dalam bahasa Arab, barulah nanti kita cepat menguasai bahasa Arab. Bagaimana kita tak berfikir dalam bahasa Arab, tak bercakap dalam bahasa Arab, balik-balik dia bercakap Melayu je, kita tak akan pandai.
tak akan dapat menguasai bahasa Arab. Macam saya di Mesir dahulu, duduk sama Melayu tak pandai cakap Arab. Ya, sebab pelajar Melayu cakap Melayu je. Sebab itu kalau mereka tak bercampur dengan orang Arab, mereka tak pandai cakap Arab. Mana yang rajin bercampur dengan orang Arab, mereka akan cepat menguasai bahasa Arab. Jadi bila dah bergaul dengan ikhwan di kalangan orang Arab, kita paksa diri kita bercakap Arab, barulah boleh kita bertutur dalam bahasa Arab. Walaupun nahwu dah belajar, perkataan dah banyak dalam kepala, tapi tak boleh bercakap Arab kalau kita tak buat dua perkara ni: berfikir dalam bahasa Arab dan bertutur dalam bahasa Arab. Ya, kita kena latih dua perkara ni, insya-Allah cepat kita menguasai bahasa Arab. Cukuplah aku nak pergi ke tandas, cukup tukar uridu an adhhab ilal mirhad, macam tu. Antum sama antum latih bercakap. Benda yang dah belajar gunakan dalam percakapan. Buat apa bahasa Melayu lagi? Kita dah belajar bahasa Arab, gunakan perkataan Arab dalam percakapan kita. Ya, tukar. Semua kena bercakap Arab. Kalau yang tak tahu je baru kita cakap Melayu. Itu cara dia. Kemudian yang ketujuh, dhamir munfasil adalah dhamir yang terpisah daripada fa'ilun. Dhamir munfasil yang menjadi maf'ulun bih ialah iya. Yang kesembilan, dhamir iya ada 12 sebutan, iaitu dengan disandarkan kepada mutakallim, mukhatab dan juga ghaib. Ya, carta tu antum tengok sendiri. Kalau ada kesalahan, maklumkan ya. Kemudian yang seterusnya, fasa kedua yang menjadi maf'ulun bih, apa dia? Pertama, yang merupakan mansubat, apa dia? Pertama maf'ulun bih, yang keduanya dipanggil al-maf'ulul mutlaq. Maf'ul mutlaq. Apa dia maf'ul mutlaq ni? Ini dia ceritakan. Jenis kalimah kedua yang berada pada kedudukan nasbun adalah maf'ul mutlaq. Kalimah yang menjadi maf'ul mutlaq adalah masdar. Masdar tu apa dia? Apakah itu masdar? Secara amnya masdar di dalam bahasa Melayu, kita membawa erti kata dasar dan yang semisal dengannya. Kalau dalam bahasa Arab senang macam ni saja. Antum buka kamus, banyak kamus dia akan tulis fa'ilun madin, fa'ilun mudhari', dan yang ketiga itulah masdar. Contohnya ditulis kataba yaktubu kitabatan. Dalam tasrif, pecahan bagi fa'ilun ni, yang ketiga itu adalah masdar. Ya, dalam kamus dia akan tulis macam tu: kataba, kemudian yaktubu kitabatan. Ya, yang ketiga itu adalah masdar. Kataba fi'il madin, yaktubu fi'il mudhari', kitaba apa dia? Ianya adalah masdar. Daraba yadribu darban. Darbun itu adalah masdar. Ya. Akala yakulu aklan. Aklun itu adalah masdar. Apa bezanya? Daraba telah memukul. Yadribu sedang memukul. Darbun apa? Masdar ni, pukulan. Ya, pukulan. Darbuhu syadid, contohnya pukulannya dahsyat. Ya, jadi sekarang ni kalau kita nak tahu masdar, kalau tengok kamus, mengikut turutan pecahan fi'ilun itu adalah yang ketiga. Kalau mengikut maknanya, sama ada ianya kata dasar
Ataupun orang belajar bahasa Malaysia dipanggil kata terbitan. Kata terbitan. Macam kata dasar makan. Kata terbitan yang ada tambah an ujung tu contohnya. Pukul jadi pukulan, kan? Jadi itu adalah apa? Adalah masdar. Jadi dalam ilmu nahwu ataupun bahasa Arab dia adalah kata dasar. Kemudian kata dia, di dalam ilmu saraf, masdar adalah perkataan yang ketiga yang disebutkan di dalam tasriful fa'ili. Tasrif maknanya apa? Pecahan. Artinya pecahan bagi fa'ilun. Tengok contoh di sini. Fi'il madhi zahaba, fi'il mudhari' yadhhabu. Kalau masdar dia zahaban. Zahaban. Contohnya daraba yadribu darban. Nasara yansuru nasran. Jadi yang ketiga ini adalah masdar. Antum kena ada kamus. Jadi bukan semua kamus dia buat macam ni. Cari kamus yang dia ada sebut tasrif ni tadi, pecahan fa'ilun ni tadi. Dia sebut fi'il madin, fi'il mudhari' dengan masdar. Ini yang asas dia sebut. Dia tak sebut ismu fa'il daribun, tak sebut ismu maf'ul madrubun. Itu dia akan sebut dalam apa? Mungkin dalam syarat keterangan yang lanjut daripada bab fa'il ini ada, kan? Kemudian kata dia, sekiranya anda mengamati contoh di atas, anda akan dapati kumpulan pertama iaitu zahaba, daraba dan nasara adalah fi'il madin. Kumpulan kedua pula iaitu yadhhabu, yadribu, yansur adalah fi'il mudhari'. Kumpulan yang ketiga di dalam tasrif ini, inilah yang dipanggil masdar. Banyak sangat dalam Quran dan hadis masdar ini. Oleh itu antum kena hafal. Tiga perkara ni antum kena hafal. Sebab apa? Ahli bahasa mereka susun tiga perkara ni. Sebab ini penting. Ini penting untuk kita menguasai bahasa Arab. Ismu fa'il senang je, dia ada wazan yang khusus. Kalau daraba nak jadikan ismu fa'il, tukar kepada wazan fa'ilun, jadi daribun. Akala jadi akilun. Syariba jadi syaribun. Dia ada wazan yang khusus. Senang je, tak payah ajar pun orang boleh buat. Begitu juga dengan ismu maf'ul. Daraba ismu maf'ul apa? Madrubun. Syariba masyrubun. Kataba maktubun. Atau wazan maf'ul. Tapi kalau mudhari', masdar ni kita kena hafal. Sebab dia ada lafaz yang khusus bagi setiap fi'ilun ni tadi. Sebab itu ulama mereka susun tiga perkara ini, iaitu madin, mudhari' dan masdar. Fi'il amr tak payah sebut. Sebab dia ada lafaz yang khusus juga. Dia ada lafaz yang khusus. Jadi tak perlu disebutkan di dalam tasrif bagi permulaan orang yang nak belajar ni. Kalau begitu, apakah pengertian sebenar bagi maf'ul mutlak? Jadi maf'ul mutlak ni apa dia? Pengertiannya sebagaimana yang dinyatakan oleh ahli nahwu adalah ismun yang didatangkan selepas ayat yang lengkap untuk membawa makna penegasan bagi percakapan sebelumnya. Jadi sekarang ni kenapa didatangkan masdar dalam ayat? Adalah untuk penegasan. Kita ambil contoh yang paling mudah sekali. Allah kata apa dalam Al-Quran? Wa kallamallahu Musa taklima. Kallama apa dia? Fi'lan madin. Mana fa'il dia? Lafzul jalalah Allah. Mana maf'ulun bih?
Musa. Ayat dah lengkap ataupun tidak? Allah bercakap dengan Nabi Musa. Habis taklima ni apa dia? Taklima ni masdar lah. Kenapa didatangkan taklima? Cukup wa kallamallahu Musa. Jadi datangkan taklima masdar bagi kallama ini untuk menegaskan bahawa perbuatan ini ianya betul-betul berlaku. Jadi didatangkan apa? Masdar. Ya? Menunjukkan penegasan. Dan masdar ini yang dipanggil dengan maf'ul mutlaq. Dan maf'ul mutlaq ini mansub, ya. Sebahagian pada mansubat. Contohnya kita nak beritahu orang bahawa kita memang dah makan apple tersebut. Kita kata akaltu tufaha aklan. Ya. Datangkan masdar akala apa dia? Aklan. Artinya nak tegaskan memang aku dah makan betul dah. Ya, apple tersebut. Jadi kalau ayat perlukan penegasan, kita datangkan penegasan. Kalau tak perlu, tak payahlah. Bukan semua ayat perlukan penegasan. Kita sekadar nak beritahu, aku dah makan dah apple tu, akal tu tufah, habis cerita. Jadi kalau nakkan kepada penegasan, contohnya orang tak percaya cakap kita ke, jadi kita datangkan maf'ul mutlaq ini. Ianya adalah penegasan bagi amil dia. Iaitu apa? Fi'lun ni lah. Nak beritahu fi'lun ni memang betul-betul berlaku. Perbuatan ni memang betul-betul terjadi. Kita datangkan maf'ul mutlaq. Ya? Faham? Apa fungsi maf'ul mutlaq dalam percakapan? Sebagai penegasan. Dan maf'ul mutlaq mansub. Atau menerangkan jenisnya atau bilangannya. Ada juga maf'ul mutlaq yang didatangkan untuk menerangkan jenis perbuatan tersebut, bentuk dia macam mana ataupun bilangannya. Ini antum akan belajar nanti. Ada disebut sini? Ada. Nanti kita akan bacakan. Nanti kita akan bacakan. Dari sini anda dapat memahami bahawa maf'ul mutlaq adalah ismun. Dia mansub. Didatangkan selepas jumlah yang lengkap. Yang keempatnya didatangkan untuk membawa berapa makna. Bukan penegasan sahaja. Ada juga didatangkan untuk makna yang lain. Jadi yang biasanya penegasan, ya. Yang banyak digunakan adalah untuk penegasan. Yang pertamanya merupakan penegasan bagi percakapan sebelumnya. Contohnya, wa kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap dengan Musa dengan sebenar-benarnya. Tak boleh kamu mendustakan bahawa Allah bercakap dengan Nabi Musa. Ada orang yang menafikan Allah bercakap dengan Nabi Musa. Ada golongan Jahmiyah, Mu'attilah, mereka menafikan bahawa Allah bercakap dengan Nabi Musa. Ya. Jadi Allah datangkan dengan masdar taklima di sini, maf'ul mutlaq. Ini adalah penegasan. Kalimah taklima mansub kerana menjadi maf'ul mutlaq. Amilnya adalah fi'lun madin, iaitu kallama. Artinya kallama yang menjadikan taklima ini mansub. Kallama adalah amil dia, ya. Kalau anda memerhatikan ayat ini, anda akan dapati bahawa jumlah wa kallamallahu Musa merupakan ayat yang lengkap. Selesai dah. Juzuk-juzuk penting dalam ayat semua dah ada. Fi'lun, fa'il, maf'ulun bih. Kalimah taklimah didatangkan sebagai penegasan bagi kallama. Maksudnya di sini penegasan bahawa Allah benar-benar telah bercakap dengan Nabi Musa. Tidak sebagaimana sangkaan sebahagian manusia yang mendakwa percakapan tersebut tidak berlaku. Ya? Ahli bid'ah seperti golongan Asy'ariyah, mereka kata apa? Mereka kata bukan kalam ini kalam yang
boleh didengari dengan suara, tidak. Mereka kata itu kalam nafsi sahaja. Artinya kalam di dalam diri, bukan dengan suara dan boleh didengari. Jadi ada pula kata bukan Allah yang bercakap. Pokok yang mana Nabi Musa AS bercakap di situ, pokok tersebut yang bercakap dengan Nabi Musa, bukan Allah. Ini semua adalah takwilan-takwilan yang batil, tak boleh diterima. Takkan pokok mengatakan bahawa ini ana rabbuka. Takkan pokok kata kepada Nabi Musa, sesungguhnya akulah Rabb kamu. Tak mungkin. Mestilah Allah yang berkata. Takkan pokok yang mengatakan sedemikian. Yang keduanya, penjelasan tentang jenis atau bentuk amilnya. Contohnya apa? Uhibbu Zaidan hubbal walidi liwaladihi. Saya kasihkan Zaid. Sekarang ada dah fi'lun fa'il maf'ulun bih? Ada dah. Tiba-tiba didatangkan masdar, iaitu hubbun. Di sini jadi maf'ul mutlaq, dia mansub. Uhibbu Zaidan hubbal walidi liwalidihi. Jadi kenapa didatangkan maf'ul mutlaq di sini? Nak terangkan jenis kasih sayang tu macam mana. Iaitu apa dia? Bagaimana kasih sayang dia kepada Zaid? Seperti kasihnya seorang ayah kepada anaknya. Saya kasihkan Zaid seperti kasihnya seorang ayah kepada anaknya. Hubba di sini maf'ul mutlaq untuk menerangkan tentang jenis. Jenis ataupun bentuk amil ni tadi. Amil dia uhibbu, saya kasih. Bagaimana bentuk kasih ni? Iaitu hubbal walid liwalidihi. Kasihnya seorang ayah kepada anaknya. Kalimah hubbu mansub kerana menjadi maf'ul mutlaq. Amilnya adalah fi'lun madin, iaitu uhibbu. Jumlah hubbal walid liwaladihi didatangkan untuk menerangkan tentang bentuk kasih sayang tersebut. Yang ketiganya, penjelasan tentang bilangan. Ada juga maf'ul mutlaq didatangkan untuk menerangkan bilangan amil dia. Berapa kali amil itu terjadi? Contohnya apa? Sallamal musalli taslimataini. Orang yang salat memberi salam sebanyak 2 kali salam. Jadi taslim dia masdar bagi sallama. Jadi sekarang ni dia didatangkan untuk menerangkan berapa kali perbuatan itu berlaku. Dia kata sallamal musalli taslimataini. Contohnya yang lain apa dia? Darabtu dzakal kalb darbatain. Contohnya, saya telah memukul anjing itu dengan 2 kali pukulan. Darbatain adalah maf'ul mutlaq. Jadi datangkan dalam bentuk musanna, Datangkan dalam bentuk musanna. Kalau nak beritahu 2 kali. Jadi darbataini. Jadi darbataini maf'ul mutlaq mansub. Kemudian kata dia kalimat taslimataini mansub kerana menjadi maf'ul mutlaq. Ia didatangkan untuk menjelaskan bilangan amilnya itu sallama. Perhatian, tasrif atau pecahan kalimah disusun oleh pakar-pakar bahasa untuk memudahkan pelajar mengetahui bentuk-bentuk perubahan yang berlaku pada suatu kalimah dan makna yang terkandung di dalamnya. Ulang kaji. Jadi orang dahulu mereka rajin. Nak apa? Orang yang awal-awal dahulu nak kumpulkan percakapan Arab ni, mereka bukukan supaya orang yang kemudian ni, khususnya yang bukan Arab, mereka mudah mempelajari bahasa Arab. Mereka bukukan, buat kamus, buat ilmu nahwu. Untuk apa? Kita dapat
menguasai bahasa Arab. Kita hari ni tinggal buka kitab ni, kita belajar itu saja. Jadi banyak kemudahan bagi generasi kemudian untuk mereka menguasai bahasa Arab. Oleh itu kena bersungguh-sungguh. Semoga kita dapat mempelajari bahasa ini dan menguasainya dengan matlamat untuk kita faham Al-Quran dan hadis. Ini ilmu halal yang penting. Kita orang Islam beriman dengan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kita kena belajar hadis. Hadis pun ditulis dalam bahasa Arab, dan untuk memahaminya juga dengan bahasa Arab. Tak cukup kita lihat terjemahan, tak boleh, kita tak dapat memahaminya. Jadi penting kita bersungguh-sungguh. Ulang kaji. Jenis kalimah kedua yang berada pada kedudukan nasbun adalah maf'ulun bih. Ia adalah ismu yang didatangkan selepas maf'ul mutlak. Adalah maf'ul mutlak. Ia adalah ismu yang didatangkan selepas ayat yang lengkap sebagai penegasan bagi percakapan sebelumnya atau menerangkan jenis amil atau bilangannya. InsyaAllah minggu hadapan kita masuk kepada jenis mansubat yang ketiga. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.